Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang di channel Fels Lifestyle. Teman-teman yang amat dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel. Saya melihat dalam satu maklumat daripada Harapan Daily yang menyebut skandal terpanas kementerian. Yang juga melibatkan nama Rafizi Ramli dan juga bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak yang dikaitkan dengan Rafizi. Nah, saudara-saudara, melalui artikel daripada Harapan Daily menyebut skandal terpanas kementerian didakwa bakal terbongkar. Relax je, Rafizi balas balik. Adakah ini bermakna fitnah kepada kepimpinan kerajaan? Dan pada akhirnya Rafizi pula relax je balas balik menurut artikel ini. Kecoh seorang pengguna Facebook mendakwa skandal hangat di Kementerian Ekonomi akan terbongkar beberapa hari lagi. Mengatakan ia adalah kes rasuah dari syarikat tauke besar. Individu itu menyebut beberapa nama termasuk Rafizi Ramli yang didakwa kononnya terlibat menerima suapan dari tauke kaya bagi membolehkan ia mendapat kontrak lumayan dari kerajaan. Turut disebut nama bekas setiausaha politik Anwar, Farhas Wafa Salvador, yang dikaitkan dengan Rafizi. Nampak benar fitnahnya bila masa pula Rafizi baik dengan Farhas. Boleh saman dah mereka ni, saran pengguna X bernama Iqbal. Dakwaan yang dibuat itu kemudian mendapat perhatian Rafizi yang nampaknya langsung tidak melata. Beliau dalam respon balas di X berkata, beliau tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang mengaitkannya dengan dakwaan skandal kementerian itu. Sebaliknya, kata Rafizi, tindakan pemfitnah itu akan dicatat oleh malaikat. Saya takkan saman sebab ada yang mencatatnya. Beban itu lagi besar dari turun naik mahkamah, ujarnya. Respon Rafizi juga mendapat perhatian ramai yang menyokong tindakan beliau berdiam diri dan tidak melayani kabar angin tidak berfaedah. Nah, saudara-saudara, kalau kita nak kaitkan Rafizi dengan skandal terpanas Kementerian Ekonomi, mungkin perkara itu tidak relevan karena menurut Rafizi sendiri, perkara ini bagi saya, Rafizi sendiri telah menafikan perkara ini. Dan ini juga satu fitnah rasanya yang coba menjatuhkan Menteri Ekonomi tetapi akhirnya digagalkan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu skandal terpanas Kementerian didakwa bakal terbongkar? Relax je, Rafizi balas balik. Kalau ini benar, sudah pasti Rafizi dan bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim perlu dikenakan tindakan undang-undang. Kalau benar, tapi kalau ini salah, dalangnya siapa? Adakah dalang daripada pihak ini yang cuba untuk menjatuhkan Menteri Ekonomi? Mungkin adalah musuh politik Rafizi sendiri ataupun Anwar Ibrahim. Nah, kalau benar, dalang itu yang sepatutnya ditangkap. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Keputusan terkini yang saya nak kongsikan kepada Anda. Ini tidak rasmi, tetapi saya boleh katakan ini adalah satu kemenangan untuk calon ataupun kemenangan untuk kerajaan perpaduan. Kerana tiba-tiba kita mendengar dua wakil rakyat daripada pembangkang yang menyokong kerajaan, menyokong calon PH, ataupun kita boleh kata berkempen untuk calon kerajaan perpaduan. Nah, di sini kita sudah dapat melihat apa yang berlaku di dalam bersatu.
Kerana dua wakil rakyat parti itu berkempen pula untuk calon Pakatan Harapan di Kuala Kubu Baharu. Nah, saudara-saudara, saya nak kongsikan satu artikel daripada Malaysia Kini yang menyatakan Bersatu pecat dua wakil rakyat kerana berkempen untuk Pakatan Harapan. Ini pasti satu berita yang buruk mengejutkan Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu dan juga pengerusi Perikatan Nasional. Bersatu memecat Ahli Parlimen Tanjung Karang Zulkifli Hanafi dan Ahli Dewan Negeri Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari berkuat kuasa serta-merta kerana menghadiri kempen Pakatan Harapan di Kuala Kubu Baharu malam tadi. Setiausaha Agung parti itu Hamzah Zainuddin mendakwa kedua-dua mereka mesti mengosongkan kerusi untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil diadakan di kawasan yang dimenangi mereka. Mereka bercakap di pentas Pakatan Harapan semasa kempen di KKB. Mengikut perlembagaan Bersatu, keahlian mereka dilucutkan secara otomatik. Mereka tidak lagi menjadi ahli parti, jadi mengikut undang-undang anti lompat parti, mereka juga mesti melepaskan kerusi mereka. Katanya seperti dilapor FMT. Nah, saudara-saudara, bercakap tentang ini, baru-baru ini Muhyiddin Yassin di dalam kenyataan daripada artikel Malaysia Gazette, Muhyiddin Yassin berkata 6 ahli parlimen Bersatu sokong Perdana Menteri akan hilang kerusi menurut Muhyiddin Yassin. Nah, berkaitan dengan dua wakil rakyat Bersatu yang berkempen untuk Pakatan Harapan, mereka dipecat serta-merta. Menurut Hamzah, surat pelucutan keahlian kedua-dua mereka akan dikeluarkan selepas mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu minggu depan. Zulkifli adalah antara 6 MP Bersatu yang sebelum ini berikrar menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim demi kesejahteraan pengundi mereka. 5 lagi yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar ialah Abdul Syed Abu Husin, Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang, Iskandar Zulkarnain, Abdul Khalid, Muhammad Azizi Abu Naim, Zahari Kecil dan Suhaili Abdul Rahman. Manakala Abdul Rashid pula menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri dalam undangan Dewan Undangan Negeri. Nah, saudara-saudara, adakah ini bermakna kemenangan awal untuk calon kerajaan perpaduan ataupun calon PHDAP di Kuala Kubu Baharu? Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.